Penyokong tanggung dosa fitnah pemimpin. Jangan ingat kerana anda hanyalah penyokong, mungkin seorang pengamal media sosial atau pengunjung kedai kopi, anda tidak terkena tempias dosa fitnah yang ditabur oleh pemimpin kesayangan anda. Penyokong walaupun sekadar taksub tetap menanggung dosa jika bersetuju dengan pihak yang menuduh tanpa sebarang bukti. Tidak kira sama ada ketika menabur fitnah itu ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW dipetik untuk menunjukkan kehebatan. Pada 12 Ogos ini, rakyat 6 negeri di Malaysia sekali lagi berhadapan dengan peluang untuk memilih pemimpin mereka menerusi pilihan raya negeri ke-15. Berhubung perkara ini, Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor mengingatkan bahawa setiap Muslim mestilah menghindarkan daripada perbuatan memfitnah terhadap mana-mana individu dengan sebeberapa daya yang mungkin. Beliau menasihatkan agar semua ahli politik menggunakan pendekatan berhemah ketika berkempen untuk menarik sokongan pengundi terhadap parti masing-masing. Katanya ahli politik hendaklah berkempen dengan memelihara adab dan akhlak yang mulia dan tidak menfitnah terhadap mana-mana lawan politik. Sempena dengan musim pilihan raya 6 buah negeri yang semakin hampir tiba, saya mengajak semua ahli politik supaya menggunakan pendekatan sederhana dan berhemah dalam menjalankan kempen untuk menarik sokongan pengundi terhadap parti masing-masing. Berkempenlah secara bersopan dengan memelihara adab dan akhlak yang baik. Jangan mencerca, maki hamun dan menfitnah mana-mana individu hanya kerana perbezaan pegangan politik. Malah secara khusus bagi ahli politik beragama Islam, saya suka memperingatkan supaya tidak bersikap ekstrim dan terlalu taksub, tegas Wan Salim dalam satu kenyataan. Wan Salim juga mengingatkan agar tidak mendoakan kebinasaan ke atas sesama saudara seagama atau antara sesama saudara senegara walaupun berbeza agama. Contohnya, doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Al-Ahzab, yang mana doa itu bertujuan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya genosid atau musnahkan sesama kaum musyrikin yang berpakat melancarkan serangan secara bersekutu ke atas masyarakat Islam pimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Namun ketika ada sahabat yang meminta Nabi Muhammad SAW mendoakan kehancuran ke atas kaum musyrikin kerana tidak tahan lagi dengan penindasan yang dihadapi semasa peperangan Al-Ahzab, baginda menyahut bahawa dirinya tidak diutus sebagai seorang pelaknat tetapi sebagai pembawa rahmat. Justru tidak wajar bagi seorang Muslim mendoakan keburukan ke atas saudaranya semata-mata kerana perbezaan fahaman politik. Perbezaan ini adalah tabi'i, iaitu sama dengan perbezaan bentuk badan, warna kulit dan rupa paras yang mesti diterima seadanya sebagai ketetapan daripada Sang Pencipta, ujarnya. Demikianlah nasihat yang wajar dititipkan oleh seorang ulama kepada pemimpin yang mungkin terlajak kata kerana terlalu teruja dengan surukan penyokongnya. Khusus bagi pemimpin dan penyokong yang beragama Islam, mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mendapat ganjaran pahala yang besar di akhirat kelak, bukan hanya dengan cara memfitnah pihak lawan. Ketaksuban yang melampau dan membuta tuli terhadap pemimpin adalah dilarang dalam Islam. Sikap itu boleh menjadi punca kepada eksploitasi minda sehingga terseret dalam fitnah yang diadun oleh pemimpin yang jahat. Islam menyarankan kita supaya bertabayun atau menyelidiki sebelum mempercayai sesuatu maklumat yang disebut oleh pemimpin sebelum menularkannya. Justru, jika penyokong memilih seorang pemimpin itu berasaskan kepada fitnah, ia bukan hanya bersalah kepada rakyat, tetapi lebih melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Ingatlah, selain pemimpin, penyokong juga memegang amanah selaku pemilih yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini kerana Islam amat jelas di mana letaknya penfitnah tidak lain hanyalah di neraka. Berhati-hatilah sebelum anda tergelincir ke kancah fitnah yang zalim lantaran ketaksupan sendiri terhadap pemimpin.